5 detik dari sekarang. 5 second. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam untuk junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah, bersama kita lagi pada malam ini dipertemukan dalam majlis ilmu pada malam ini. Dan hari ini 19 Julai bersamaan dengan 19 Zulhijjah, kita akan bersama dengan Ustaz Kazman Kamaluzaman dan kita akan membacakan surah Al-Mulk, doa syifa dan juga tazkirah bertajuk Fiqh Haji dan Kurban, ya Ustaz? Betul. Okey, bahagian 2 ya. Dan tanpa membuang masa, dipersilakan Ustaz untuk membacakan umul kitab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang saya hormati sekalian, ketika ini ramai sekali saudara-saudara kita, sahabat handai kita, jiran-jiran kita yang sedang diuji dengan pelbagai jenis penyakit dan sehubungan dengan itu akan kita adakan doa syifa untuk mereka dan juga niatkan juga pahala bacaan ayat suci Al-Quran ini kepada sesiapa sahaja yang dihajati serta pohonlah segala kebaikan daripadanya. Semoga dipermudahkan segala urusan, dikurniakan syifa dan sehubungan itu saya mohon izin untuk membacakan nama-nama mereka yang telah pun diberikan kepada kami, iaitu pesakit yang diuji, Haji Jamaluddin bin Lebam, Haji Abu Samah bin Abdul Manaf, Hajah Nur Adida binti Syaharuddin, Maryam binti Rashid, Hatijah Bibi binti Ismail, Siti Halimah binti Muhammad Ruzni, Nurul Badriah binti Rehan, Siti Araudah binti Muhammad Reza, Hakimah binti Rehan, Cik Wangi binti Bakar, Siti Nur Farihah binti Sobri, Nik Asmah binti Haji Nik Abdul Rahman, Haji Ramlah binti Mansur, Hajah Ramlah binti Mansur, maafkan saya, Abdul Malik Abdul Karim, Nur Fatihah Abdul Malik, Muhammad Zamri bin Mamat, Ramlah bin Daud, Hanin Fadli bin Harun, Nurhani Farhana binti Harun, Hanan Fauzan bin Harun, Tasnim binti Abdullah, Siti Fatimah binti Muhammad, Abdullah bin Muhammad Zain, Nur Farah Hidayah binti Muda, Zahari bin Bakar, Maimunah binti Muda, Muhammad Abdullah bin Abu, Maryam binti Muhammad, Muhammad Azam bin Yunus, Nur Hasimah binti Ismail, Abu Bakar bin Ali Wanan, Ahmad Hasini bin Ibrahim, Johari bin Jumian. Dan tidak lupa juga kepada 2 orang pesakit yang menjalani pembedahan, iaitu Hatijah Bibi Ismail, pembedahan kanser, dan juga tidak dilupakan Ni Asmah Haji Nik Abdul Rahman yang juga akan menjalani pembedahan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan dianugerahkan dengan syifa. Tanpa membuang masa, dipersilakan kepada Ustaz untuk meneruskan sesi kita pada malam ini. Dipersilakan Ustaz. Syukran kathira Ustazah Isliah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ذاكرين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو إن الحساب اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجل والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau lenyapkanlah segala bentuk penyakit, ya Allah. Sembuhkanlah, ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Penyembuh, ya Allah. Tiada kesembuhan, melainkan kesembuhan daripada-Mu, ya Allah. Kesembuhan yang tidak meninggalkan sebarang bentuk penyakit, ya Allah. Nas'alullahal azim, Rabbil arshil azim, ayyashfikum. Kami memohon kepada-Mu, ya Allah, yang Maha Agung, Tuhan Arasy yang megah, agar menyembuhkan segala bentuk kesakitan dan kesulitan yang dialami oleh mereka yang disebutkan nama-nama tadi, ya Allah, serta khusus bagi ahli-ahli kelab pencinta sahabat Al-Quran, ya Allah. Dan sembuhkanlah sebarang bentuk penyakit, ya Allah, penyakit-penyakit yang dialami oleh mereka, ya Allah. Syafallahu saqamakum wa ghafara dhanbikum wa afakum fi dinikum wa jismikum ila muddati ajlikum. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga dengan ujian kesakitan yang dialami oleh mereka ini, ya Allah, serta ahli-ahli kelab sahabat pencinta Al-Quran ini, ya Allah, Engkau ampunilah dosa-dosa mereka, ya Allah, serta dosa-dosa kami, ya Allah, dan berikanlah kesejahteraan dalam hal ehwal agama kami, ya Allah. Engkau tetapkanlah iman-iman mereka serta iman-iman kami, ya Allah, di atas jalan siratul mustaqim, ya Allah, serta Kau kurniakanlah maghfirah, yakni keampunan ke atas kami, ya Allah, di atas segala bentuk kesalahan ataupun kesilapan yang kami lakukan, ya Allah, sama ada secara sengaja ataupun tidak sengaja, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau panjangkanlah usia kami, ya Allah. Anda kata itu lebih baik bagi kami, ya Allah,
Moga-moga kami dapat melakukan amal soleh dengan lebih banyak lagi, ya Allah. Berikanlah penakhiran hidup kami, penakhiran yang bersifat husnul khatimah, ya Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali mari sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta inayahnya dapat lagi kita bertemu pada siri tazkirah yakni yang mana kita masih lagi berada di dalam bulan Zulhijjah antara bulan-bulan yang disebut di dalam Al-Quran sebagai bulan-bulan haram. Maka pada malam ini insya-Allah kita akan sambung berkaitan dengan fiqh haji dan juga korban bahagian yang kedua. Yang pertama sekali malam ini insya-Allah kita akan mengkaji berkenaan dengan latar belakang sirah ataupun sejarah di sebalik ritual haji yang jemaah haji lakukan. Yang pertama ialah antara ritual haji ialah tawaf. Malah di dalam umrah pun kita akan melakukan tawaf. Yakni tawaf bermaksud kita pusing ataupun kita mengelilingi Kaabah, Baitullah Al-Kaabah sebanyak 7 kali. Karena kalau kita imbas di dalam konteks sejarahnya, ianya diambil ataupun dipetik ataupun dicedok daripada peristiwa di mana ketika mana Nabi Allah Ibrahim serta Nabi Allah Ismail alaihi wassalatu wassalam, setelah mana baginda berdua telah membinakan Kaabah, maka kedua-duanya Nabi tersebut mereka telah melakukan tawaf, yakni pusing keliling Kaabah, dan baginda juga telah memerintahkan supaya umat manusia pada zaman tersebut untuk turut serta melakukan tawaf, yakni pusing keliling Kaabah. Maka itu adalah dari segi sejarah ataupun sirah bagaimana ritual tawaf itu dilakukan. Dan yang kedua, di dalam konteks di dalam Masjidil Haram terdapat orang kata telaga Zamzam kan. Yang mana telaga Zamzam ini air telaga Zamzam itu adalah air yang sangat suci dan air yang orang kata sangat asli. Yang mana dari segi mineral, peratusan mineralnya memang telah diselidik, telah dikaji oleh kalangan saintis yang memang ia merupakan air yang memang sangat berkhasiat dan air yang memang sangat bermanfaat dan untuk umat manusia. Maka bagaimana boleh timbulnya perigi ataupun telaga Zamzam ni? Kalau kita imbas dari segi sejarahnya, sirahnya, ia berlandaskan peristiwa tatkala mana Nabi Allah Ibrahim telah meninggalkan yakni isterinya yang kedua, yakni Hajar, dan juga anaknya Nabi Allah Ismail dekat tengah-tengah padang pasir sambil berbekalkan sedikit buah tamar dan mungkin sebotol air yang lama kelamaan pun habis. Maka lama kelamaan Nabi Allah Ismail yang masih baby lagi, yang masih bayi lagi ni, dia kelaparan. Dia menangis terisak-isak. Maka apa yang berlaku? Sebelum itu, apa yang berlaku? Yakni Hajar ini dia pun tak keruan lah. Dia tak keruan. Maka dia pun pergi cari air. Dia pun pergi ke Bukit Safa. Ini adalah ritual sa'i pula. Dia pun pergi ke Bukit Safa. Daripada Bukit Safa tu dia berjalan menuju ke Bukit Marwah.
Kan? Dekat tengah-tengah antara Bukit Safa dan Bukit Marwah tu, kan, dia nampak macam ada air dekat kaki Bukit Marwah. Maka dia pun berlari-lari anak. Macam berjogging sikit lah. Kan? Maka bila tiba dah dekat sampai tu, tengok-tengok dia perasan rupa-rupanya bukan air. Tetapi hanyalah biasan matahari yang nampak macam ada air di kaki Bukit Marwah. Maka dia pun berjalan balik. Sampailah ke kaki Bukit Marwah. Kan? Dan daripada Bukit Marwah tu, dia patah balik menuju ke Bukit Safa. Bila dia berjalan, sampai dekat tengah-tengah, dia nampak macam ada air pula dekat kaki Bukit Safa. Dia pun berlari dari anak. Ataupun macam berjogging lah. Kan? Dekat kawasan tengah-tengah tu. Bila dah hampir tiba kat Bukit Safa tu, tengok-tengok bukan air. Rupa-rupanya biasan matahari yang sama macam tadi juga. Maka sebab itulah bila kita buat sa'i ni, yakni berjalan antara Bukit Safa dan Bukit Marwah ni, kita memang digalakkan, disunatkan untuk berlari-lari anak dekat kawasan tengah-tengah tu. Kan dalam pewarna hijau tu, dekat tengah-tengah tu kan, maka kita dituntut untuk meniru nenek kita, yakni Hajar alaihissalam. Dan Hajar ni dia buat sedemikian sebanyak 7 kali. Bayangkan dia nak cari air punya pasal untuk anak Nabi Allah Ismail tu, 7 kali dia berjalan daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah. Maka Nabi Allah Ismail ni yang masih baby, yang masih bayi lagi ni, dia pun dah kelaparan, menangis, sehingga dikatakan dia telah menghentakkan kakinya. Tanda dah lapar sangat ni. Dia hentakkan kakinya, maka hasil hentakan kaki tersebut, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya telah memancarlah satu mata air. Yang ini adalah asal usul bagaimana boleh timbulnya, boleh munculnya telaga Zam-Zam tersebut. Dari segi keberkatannya lah, dalam konteks bagaimana berlakunya peristiwa tersebut. Dan kemudian kita ambil beberapa ritual lain, contohnya macam melontar jamrah, jamratul ula, jamratul wusta, jamratul kubra ataupun al-aqabah contohnya. Maka ia berlandaskan, berdasarkan peristiwa yang mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam serta anaknya Nabi Allah Ismail yang melontar batu ke arah iblis ataupun syaitan. Ketika mana Nabi Allah Ibrahim telah menerima ataupun telah bermimpikan, yang mana mimpi Nabi-Nabi ni adalah dianggap sebagai wahyu. Mimpi ada 3. Kita cakap pasal mimpi sikit. Mimpi ada 3 jenis dari dalam Islam. Yang pertama, mimpi yang disebut sebagai ar-ru'ya as-salihah. Ar-ru'ya as-salihah ataupun ar-ru'ya as-sadiqah. Yakni mimpi yang benar, mimpi yang baik. Mimpi yang macam ni, dia hanya berlaku ke atas nabi-nabi ataupun rasul-rasul. Maknanya mimpi tersebut memang confirm, memang pasti datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, malah ia dianggap sebagai wahyu. Wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu adalah jenis mimpi yang pertama. Jenis mimpi yang kedua dipanggil sebagai adghasul ahlam. Yakni mimpi yang mengelirukan. Mimpi yang memerlukan takwilan ataupun tafsiran daripada mereka yang pakar ataupun yang ahli lah di dalam bidang mimpi tersebut. Ada banyak mimpi-mimpi yang mengelirukan. Macam kita lah, mimpi orang awam. Mimpi orang awam dianggap sebagai adghasul ahlam, yang mana kadang-kadang ia memerlukan tafsiran ataupun takwilan. Saya bagi satu contoh. Contohnya macam saya pernah mendengar satu peristiwa daripada radio Arab Saudi, yang mana satu hari Imam Besar Masjidil Haram, Syekh Dr. Abdul Rahman As-Sudais, beliau pernah dijemput untuk mengendalikan satu rancangan dekat Arab Saudi, tak dalam radio Arab Saudi. Maka satu hari seorang pemanggil ni kata, "Wahai Tuan Syekh, engkau tahu tak macam mana nak mentakwilkan mimpi?" Maka berkata Tuan Syekh, "Sikit-sikit tu tahulah." Sikit-sikit tu tahu, kata Tuan Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Maka kata orang pemanggil tadi, "Boleh tak engkau takwilkan mimpi aku ni?" Maka dia pun ceritalah. Yang mana pemanggil tersebut dicerita, dia kata apa?
Dia kata sesungguhnya aku telah bermimpi, aku telah melihat seseorang yang aku kenali. Yang mana dia ni bertawaf pusing keliling Kaabah dalam keadaan berbogel tanpa pakaian. Ini mimpi dia. Dia lihat seseorang yang dikenali bertawaf pusing keliling Kaabah dalam keadaan berbogel tanpa sebarang pakaian. Maka berkata Tuan Syekh, yang ni aku tahu apakah maksud takwilan mimpi tersebut. Maka berkata Syekh Dr. Abdul Rahman As-Sulais, maksud mimpi tersebut adalah orang yang kau nampak bertawaf pusing keliling Kaabah ni dalam keadaan berbogel, orang ini telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan sebarang ataupun segala dosa-dosanya yang telah lalu. Jelas daripada Syekh Dr. Abdul Rahman As-Sulais. Itu adalah benda takwilan mimpi itulah. Maka berkata orang tadi, pemanggil tadi, dia kata, wahai Tuan Syekh, boleh tak aku nak bagi tahu kepada orang ni? Sebab aku kenal siapakah gerangan orang tersebut. Maka berkata Tuan Syekh, silakan bagi tahu. Bagi tahu kat dia akan berita gembira tersebut. Maka berkata pemanggil tersebut, wahai Tuan Syekh, sesungguhnya orang yang aku lihat, yang aku kenal, yang bertawaf dalam keadaan berbogel tu, tak ada pakaian ni, orang tu adalah engkau. Subhanallah. Orang ni dia mimpi, dia melihat imam besar Masjidil Haram, Syekh Dr. Abdul Rahman As-Sulais bertawaf dalam keadaan berbogel. Yang memberi maksud takwilannya, dosa-dosanya telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala umpama bayi yang baru lahir. Kan bayi yang baru lahir dia lahir dalam keadaan bogel? Tak ada bayi yang lahir dalam keadaan berpakaian, betul? Tak ada. Semua bayi memang lahir dalam keadaan berbogel, tanpa berpakaian. Fitrah, suci, bersih. Ini adalah contoh. Saya nak bagi contoh lah bagi kategori mimpi yang kedua. Adghasul Ahlam. Mimpi yang mengelirukan. Yang memerlukan takwilan. Dan jenis mimpi yang ketiga adalah Al-Hulum. Mimpi yang menakutkan. Yang biasanya datang daripada syaitan. Ataupun iblis. Maka di dalam hadis sebut, anda kata kalau kita mengalami mimpi Al-Hulum, mimpi yang menakutkan, yang datang daripada syaitan, maka kita dituntut ataupun disunatkan untuk apa? Meludah ke belah kiri kita. Ludah tu ludah biasalah, setakat isyarat, macam tu saja. Sebagai satu bentuk penghinaan terhadap syaitan ataupun iblis yang mungkin mengganggu tidur kita itu. Maka itulah sunnah Nabi. Bila mana kita terjaga daripada tidur disebabkan gangguan daripada syaitan. Maka kembali kepada kisah tadi, Melontar Jamrah ni, maka ia disebabkan Nabi Allah Ibrahim telah bermimpi menyembelih anaknya, maka mereka pun menuju ke tempat penyembelihan. Maka dalam perjalanan menuju ke tempat penyembelihan, maka iblis muncul. Maka iblis ni muncul untuk apa? Untuk menggoda, untuk menghasut Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail supaya tidak melaksanakan perintah Allah itu. Ini adalah hasutan daripada syaitan, daripada iblis. Maka Nabi Allah Ibrahim serta Nabi Allah Ismail, dua-dua ni ambil batu dan baling ke arah iblis. Jalan depan sikit, jumpa lagi iblis yang sama, syaitan yang sama. Ambil lagi batu, baling lagi. Jalan depan lagi sikit, jumpa lagi iblis ataupun syaitan yang sama. Dia ambil batu dan dia baling, dilontarkan ke arah iblis tersebut. Maka kita ni mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim serta Nabi Allah Ismail. Dan kemudiannya dalam konteks korban pula, ia merupakan berdasarkan mimpi lah yang kita telah bincangkan pada beberapa minggu lepas, mimpi yang Nabi Allah Ibrahim alami. Seperti mana yang Allah sebut dalam surah As-Saffat yang telah pun kita bicarakan pada 2 minggu yang lepas. Dan kemudiannya dalam Masjidil Haram terdapat Maqam Ibrahim. Sebuah tempat yang dinamakan Maqam Ibrahim. Yang ada bekas tapak kaki Nabi Allah Ibrahim. Ia adalah tapak kaki yang berbekas. Ketika Nabi Allah Ibrahim membina Kaabah. Dia pijak dekat atas sebuah tempat sehingga ia berbekas. Dan bekas tersebut kekal sampai ke sekarang. Dan kemudian
Dekat dalam Masjidil Haram juga terdapat sebuah tempat yang dinamakan Hijr Ismail. Dan Hijr Ismail. Mana Hijr ini, ia daripada perkataan hujrah. Ini tempat yang digunakan oleh Nabi Allah Ismail untuk berehat ataupun untuk berteduh ketika mana Nabi Allah Ismail membantu ayahandanya Nabi Allah Ibrahim membina Kaabah. Maka ia juga dinamakan sebagai Al-Hatim, pecahan. Kerana ianya dipecahkan ataupun diruntuhkan oleh pihak Quraisy ketika mana mereka cuba nak bina kembali Baitullah Al-Kaabah. Maka beberapa tahun sebelum beberapa tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, maka Mekah ni dia pernah mengalami banjir besar. Banjir yang besarlah sehingga mengakibatkan runtuhan struktur asal Baitullah Al-Kaabah. Maka pihak Quraisy mereka telah membina kembali Baitullah Al-Kaabah. Tetapi disebabkan tak cukup bajet, ini memang betul-betul cerita betul. Bukan saya buat lawak. Tetapi disebabkan tak cukup bajet apa? Tak cukup bajet yang halal. Tak cukup duit yang halal. So orang kafir Quraisy ni, masa mereka nak bina Kaabah, mereka memang berhati-hati. Mereka tak nak guna duit haram. Mereka tak nak guna duit judi. Mereka tak nak guna duit rasuah. Ini kafir Quraisy. Sejahat-jahat kafir Quraisy pun mereka tak rasuah. Bukan tak rasuah, tak nak gunakan duit rasuah untuk membina Baitullah Al-Kaabah. Ini cerita dia. Maka disebabkan tak cukup bajet yang halal, maka mereka terpaksa membina Kaabah tu ala kadar. Maknanya Hijr Ismail itu adalah sebahagian daripada Baitullah Al-Kaabah. Sebab itulah bila-bila kita bertawaf, kita akan lalu di luar daripada Hijr Ismail tersebut. Betul kan? Itu bagi mereka yang dah pernah pergi buat umrah, pergi buat haji, mereka tahulah. Maka itu adalah di dalam konteks bagaimana boleh wujudnya sebuah tempat yang dinamakan Hijr Ismail. Maka kesimpulannya, kalau kita imbas dari segi siap ritual haji tersebut, kebanyakannya, malah semuanya, ianya diambil daripada peristiwa demi peristiwa, daripada kisah sirah keluarga Nabi Allah Ibrahim, yakni Hajar, dan juga anak kandungnya Nabi Allah Ismail alaihi wassalatu wassalam. Tak ada satu pun ritual haji ni yang diambil, yang dipetik daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia diambil, dicedok daripada kisah sirah Nabi Allah Ibrahim, menunjukkan akan kemuliaan Nabi Allah Ibrahim yang bergelar sebagai Abul Anbiya, bapa bagi segala nabi. Kekasih Allah. Allah sebut wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah telah menjadikan Nabi Allah Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan itu adalah antara kenapa Allah meletakkan Nabi Allah Ibrahim di tingkatan langit yang ketujuh, yang paling atas sekali sebelum adanya Sidratul Muntaha. Bila mana Nabi berisra' dan juga bermi'raj, Nabi bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim di tangga langit yang ketujuh, yang paling atas sekali, menunjukkan kemuliaan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka kita sudahi, kita berhenti sekali saja. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu yang hadapan, insyaAllah. Saya serahkan kepada Puan Moderator. Wallahu'alam. Ya, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah kita telah pun bersama dengan yang berbahagia Ustaz Kazman Kamaruzaman, ya. Kita telah pun bersama-sama membacakan surah Al-Mulk. Kita juga membacakan doa syifa dan juga tazkirah bertajuk fiqh haji dan kurban bahagian 2. InsyaAllah akan disambung lagi pada masa akan datang. Dan semoga kita mengambil ibrah dari apa yang telah pun diperkatakan tadi. Segala pujian bagi Allah atas nikmat hati yang telah memilih kecintaan kepada Allah. Segala pujian bagi Allah atas nikmat ilmu yang menghapuskan kegelapan dan menerangi jalan yang lurus kepada Allah. Kepada seramai 133 orang jemaah yang telah pun bersama kita pada malam ini, tahniah kerana setia bersama kami. Dan untuk itu kami juga menjemput, ya, para jemaah sekalian untuk sama-sama berinfak ke tabung kelab sahabat pencinta Al-Quran
Sumbangan anda amat dihargai bagi membantu kami meneruskan pengurusan aktiviti-aktiviti dakwah ini, dan sumbangan anda boleh disalurkan kepada Bank Islam nombor akaun 1227 0010 016369 akan dipaparkan selepas ini. Dan akhir sekali, jangan lupa terus bersama kami, dan saya sebelum kita mengundur diri, terima kasih juga sekali lagi kepada Yang Berbahagia Ustaz Kazman dan juga para